Selamat sejahtera para pelajar. Pada kali ini kita akan masuk bab 3 berkaitan dengan konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Konflik dunia ini merangkumi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia yang Kedua, kesan daripada perkembangan imperialisme dan nasionalisme, dan kemudian kita melihat kemarahan tentera Jepun dan juga bagaimana kedatangan Jepun telah menyemarakkan juga semangat nasionalisme di kalangan rakyat. Jadi dalam bab ini ia mengandungi 9 subtopik utama. Kita akan bincangkan satu persatu kemudian nanti. Di bawah subtopik 3.6 kita akan membincangkan dasar pendudukan Jepun di negara kita. Jadi setelah menduduki negara kita, Jepun telah memperkenalkan pemerintahan tentera. Dan pemerintahan tentera ini telah dilaksanakan di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dasar pendudukan Jepun di negara kita dapat difahami melalui dasar pentadbiran, ekonomi dan sosial. Dari segi pentadbiran, kita akan melihat pentadbiran tentera dilaksanakan. Kemudian bagaimana dengan kedudukan Raja-Raja Melayu dan juga kepimpinan tempatan. Dari segi ekonomi kawalan, rancangan pengeluaran 5 tahun, jawatan kuasa penyelidikan bahan, rancangan perindustrian 5 tahun. Manakala dari segi sosial pula, kita akan membincangkan soal pendidikan agama Islam, catu dan hasil makanan, dan layanan Jepun kepada penduduk. Dasar pendudukan Jepun di negara kita melalui dasar pentadbiran. Kita mulakan dengan pentadbiran tentera Jepun. Tentera Jepun telah memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu. Pada peringkat awal, Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran untuk membentuk kawasan pertahanan khas dan diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun yang berpusat di Singapura. Nama Tanah Melayu telah diubah kepada Malai Baru dan ia diketuai oleh tentera Jepun. Di bawah pusat pentadbiran Jepun juga, Taiping, Perak, Perlis, Kedah dan Kelantan, Terengganu telah diserahkan kepada Siam. Singapura pula diasingkan dengan pentadbiran Tanah Melayu dan nama Singapura telah ditukar kepada nama Jepun iaitu Shonan-to atau Pulau Cahaya Selatan. Manakala Sarawak dan Sabah pula telah digabungkan dan dikenali dengan nama Kita Borneo. Ketuanya adalah Gubernur Jeneral Jepun. Di bawah pasukan tentera Jepun ke-37, pusat pentadbiran adalah di Kuching. Sekarang kita membincangkan dasar pendudukan Jepun melalui dasar pentadbiran. Pertama adalah berkaitan dengan kedudukan Raja-Raja Melayu. Pentadbiran tentera Jepun mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu. Raja-raja diberikan bayaran pencen sama seperti sebelum perang. Kedudukan Sultan di negeri masing-masing di bawah pengawasan Gubernur Jepun. Dari segi kepimpinan tempatan, pentadbiran tentera Jepun memberikan peluang kenaikan pangkat kepada penduduk tempatan. Dan penduduk tempatan diberi layanan yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sokongan penduduk serta mengatasi kekurangan pegawai. Wang Kurenjo ataupun dikenali sebagai
Institut Latihan Pemimpin-Pemimpin Muda telah ditubuhkan di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Tujuannya adalah untuk melatih dan menanam semangat perjuangan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Dasar pendidikan Jepun yang kedua adalah melalui dasar ekonomi. Akibat kemelesetan ekonomi, pentadbiran tentera Jepun telah melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Jadi di bawah ekonomi kawalan ini, rancangan pengeluaran 5 tahun, rancangan perindustrian 5 tahun dan mata wang telah diperkenalkan. Rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan adalah untuk mengawal selia pelupusan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baru bagi sumber tempatan. Rancangan perindustrian 5 tahun pula adalah untuk membangunkan industri tempatan dan memastikan penggunaan optimum peralatan dan kemudahan sedia ada. Manakala mata wang telah diperkenalkan dan mata wang Jepun telah dicetak menggunakan mata wang pokok pisang bagi menggantikan mata wang British. Ini adalah contoh mata wang pokok pisang yang digunakan oleh Jepun. Ya, mata wang Jepun ini pula kemudiannya telah dicetak tanpa kawalan menyebabkan berlakunya inflasi kerana terlalu banyak wang tetapi kekurangan barangan di pasaran. Dan yang ketiga adalah melalui dasar pendudukan Jepun melalui dasar sosialnya. Dan ada 5 aspek di bawah dasar sosial, iaitu pendidikan, agama Islam, catuan makanan dan layanan kepada penduduk. Kita mulakan dengan pendidikan. Jadi, tujuan dasar pendidikan Jepun adalah untuk memupuk nasionalisme Asia dan menghapuskan pengaruh Barat. Yang kedua, menanam kesetiaan kepada Jepun, mencapai teknologi industri, meningkatkan disiplin, menerapkan nilai Jepun, membentuk semangat persaudaraan sejagat. Dasar pendidikan Jepun adalah menutup sekolah Inggeris, menutup sekolah Cina. Kemudian memperkenalkan sistem persekolahan Jepun dengan menekankan semangat Jepun. Antara silibus yang terdapat dalam pendidikan Jepun ialah menghormati kebudayaan dan maharaja Jepun, menggunakan bahasa Jepun atau Nippongo sebagai lingua franca dalam lingkungan kesemakmuran Asia Timur Raya. Perhimpunan pagi diadakan dengan menghadap arah negara Jepun dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepun, iaitu Kimi ga. Dari aspek agama Islam pula, Jepun menghormati agama Islam dan adat resam tempatan. Kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama diteruskan semula, manakala majlis agama negeri dibentuk dan persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan Kuala Kangsar. Jepun menggunakan cara ini adalah untuk mengelakkan orang Melayu menentang Jepun, dan ia merupakan antara agenda Jepun secara halus dengan memanipulasi pegawai agama, di mana pegawai agama diminta menyampaikan hal yang diputuskan oleh tentera Jepun. Masjid digunakan untuk menyokong dasar Jepun seperti menambah pengeluaran makanan dan tidak menyebar kabar angin. Yang ketiga adalah mengenai catuan dan hasil makanan. Ordinan kawalan, barangan dan bahan penting
Ordinan Kawalan Barangan dan Barang Penting ini adalah untuk mengawal barangan daripada tiada di pasaran kerana kegiatan sorok. Catuan makanan pula adalah untuk mengawal penjualan barangan dan keperluan asas seperti beras, garam dan gula. Ia pun telah melancarkan kempen iaitu tambah lebih banyak makanan untuk mencukupkan makanan dalam negeri. Pesan yang baik yang dibuat oleh Jepun melalui kempen ini ialah rakyat lebih kreatif, rakyat lebih berdikari dan rakyat dapat menghasilkan ciptaan baru berasaskan bahan tempatan. Mengenai layanan kepada penduduk pula, pentadbiran tentera Jepun memberikan layanan yang berbeza-beza mengikut kaum berdasarkan kepentingan tentera Jepun. Kepada orang Melayu, tentera Jepun memberi layanan yang baik. Tujuannya untuk mendapatkan sokongan masyarakat peribumi dan melicinkan pentadbiran. Kepada orang Cina, Jepun memberikan layanan yang kejam sebab orang Cina di Tanah Melayu telah membantu Jepun semasa Perang Cina-Jepun yang berlaku di Jepun. Orang Cina juga dipaksa membayar wang sebagai hukuman penentangan mereka terhadap Jepun semasa Perang Cina-Jepun. Masyarakat India pula mendapat layanan baik daripada Jepun. Tujuannya untuk mendapatkan kerjasama orang India untuk tentera Jepun menguasai negara India pula. Jadi, tindakan Jepun ialah menubuhkan tentera kebangsaan India di Tanah Melayu di bawah pimpinan Subhas Chandra Bose dan orang India di Tanah Melayu digalakkan menyertainya untuk kemerdekaan India. Pernahkah anda pelajar mendengar landasan kereta api maut? Ya, landasan kereta api ini disebut landasan kereta api maut kerana ini adalah contoh bukti kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Terdapat orang Melayu, Cina dan India dipaksa menjadi buruh membina landasan kereta api ini. Dalam pembinaan landasan kereta api tersebut, ramai yang terkorban akibat kerja berat, kekurangan makanan dan ubatan, pelbagai jenis penyakit serta suasana buruk di tempat kerja. Landasan kereta api ini dibina sejauh 415 km yang menghubungkan Thailand ke Burma ataupun Myanmar. Dan landasan ini melalui hutan tebal tropika dan pergunungan, maka tenaga kerjanya adalah terdiri daripada 200,000 buruh paksa dari negara-negara Asia Tenggara dan 60,000 tawanan perang dari pihak bersekutu. Kekejaman tentera Jepun terhadap masyarakat awam digambarkan dalam novel Nyawa di Hujung Pedang oleh Haji Ahmad Murad bin Nasaruddin pada 1 Jun 1954. Novel tersebut berdasarkan kisah sebenar pemuda Melayu yang ditangkap dan diseksa oleh Ken Pitai. Ken Pitai ialah polis tentera Jepun
Kerana beliau difitnah terlibat dalam gerakan menentang Jepun, beliau akhirnya terselamat apabila tentera Jepun menyerah kalah. Kempitai Jepun kemudiannya dihukum gantung oleh tentera British. Gambar tersebut menunjukkan seorang tawanan Jepun iaitu Hamzah Said yang berumur 94 tahun di rumahnya di Kampung Laut. Hamzah atau lebih mesra dipanggil Pak T berkata, dia melalui pengalaman pahit sepanjang menjadi buruh paksaan kepada tentera Jepun pada era penjajahan tentera itu pada 1941.